Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anaribus. Tumpuan berita, Sarawak telah berjaya mendapatkan semula status samarata Persekutuan Malaysia mengikut perjanjian MA63. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak secara beransur-ansur telah berusaha mendapatkan semula hak milik negeri ini dengan lebih sistematik. Beliau berkata ini termasuk pengenaan cukai jualan minyak dan gas yang mana hak itu telah dikembalikan kepada rakyat Sarawak. Since we in Sarawak have successfully regained the equal status of the Federation of Malaysia in accordance with the MA63 agreement, at the end of last year, the Sarawak government has gradually and orderly regained the rights that belong to us in Sarawak, including our rights over oil and gas in the past 2 years, imposing sales tax over our oil and gas, which we give back for the benefit of Sarawak people. That is why we are able to assist Sarawakian to the tune of 6.8 billion ringgit. Actually, last month increased again 1 billion. Beliau berkata demikian semasa merasmikan sambutan Pesta Kuih Bulan dan sambutan ulang tahun Anjuran Persatuan Pengimport dan Pengeksport Perdagangan Cina Kuching dan Konsulat Jeneral Republik Rakyat Cina di Shangri-La Seafood City One Kuching pada Ahad. Sementara itu, beliau berkata jumlah perdagangan antara China dan Sarawak telah mencecah 27.045 bilion ringgit. Mengulas lanjut, Premier Sarawak memberitahu sebanyak 18.633 bilion ringgit adalah hasil ekspor ke China dari Sarawak. Our export to China from Sarawak 18.633 billion ringgit. That is our export. This is mainly based on our commodity including LNG, oil, minerals. Our import tidak banyak. Only 8.4 billion ringgit. That is our import because maybe China big population, so a lot of export. Sarawak small population, small import. But we have the resources, and I'm sure our special envoy to China, Datuk Sri Tiong, will promote Sarawak to China. Jangan lupalah Sarawak. Di Sibu pula, Fiesta Air yang merupakan salah satu acara unik di Sarawak, khususnya kawasan Sibu Jaya, dicadangkan sebagai acara tahunan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program tersebut mampu menjadi platform untuk mengeratkan lagi institusi keluarga. Harapan saya acara ini dapat dijadikan sebagai acara tahunan untuk kawasan ini, untuk kawasan Sibu. Ya, insyaAllah. Saya percaya ekoran daripada sambutan yang cukup menarik, cukup baik daripada penduduk tempatan. Tidak salah untuk kita mengadakannya, menjadikannya sebagai satu acara tahunan. Karena saya dapat melihat yang hadir pada hari ini adalah ibu-ibu bapa yang membawa anak-anak kecil. Anak-anak kecil, dia sedikit sebanyak akan mengeratkan lagi institusi keluarga. Ya, sedikit sebanyak akan memberi kemeriahan kepada penduduk tempatan, akan menjadi satu kenangan perbualan kepada orang kawasan ini untuk jangka masa yang berminggu-minggu kemungkinan. Beliau berkata demikian semasa ditemui wartawan UKAS di Sibu Jaya, Boulevard pada Jumaat. Setelah 2 tahun tertunda ekoran penularan wabak COVID-19, Fiesta Air ini telah mendapat sambutan hangat daripada penduduk tempatan dengan anggaran pengunjung seramai 3,000 orang. Laporan seterusnya, ibu bapa diseru agar mengalakkan pelajar untuk mencungkil minat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin berkata, ini penting kerana bidang tersebut mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi masa kini. Jelasnya di peringkat kementeriannya pula, pelbagai program sedang dipergiatkan bagi menyokong ekosistem pendidikan yang berupaya melonjak prestasi pendidikan di negeri ini. Kita perlu sedaya upaya meningkatkan modal insan dan bakat bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan sebagai penentu utama kejayaan Sarawak. Untuk merapatkan
jurang kemahiran kementerian kami menyelaras inisiatif kolaborasi di antara institusi pengajian tinggi dengan industri untuk menggalakkan kemahiran pekerjaan serta dapat menentukan kemahiran yang mungkin diperlukan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penutupan Community Outreach Program Sempena Hari Malaysia di Bintulu pada Sabtu. Tujuan program tersebut adalah untuk merapatkan silaturahim antara komuniti kampung dengan agensi kerajaan melalui penyebaran maklumat tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Antara pengisian program ialah pertandingan mewarna kanak-kanak, taklimat bengkel, demo dan pameran oleh pihak MEITD, Sentex, Sarawak Skills serta Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu. Dalam perkembangan lain, seramai 82 pelajar cemerlang menerima insentif kecemerlangan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2021 bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Asik di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Methodist dan SMK Sacred Heart Sibu baru-baru ini. Majlis ringkas tersebut disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Chiang Jin Ek. Dalam pada itu, lebih daripada RM80,000 telah diperuntuk untuk pemberian insentif tersebut kepada pelajar cemerlang bagi kawasan berkenaan dengan tujuan memberikan galakan dan motivasi kepada pelajar untuk terus belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Manakala penolong pengarah Yayasan Sarawak Liu Zerong menyatakan Yayasan Sarawak turut memberi insentif kepada pelajar yang mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam. Selain itu, jelasnya Yayasan Sarawak juga memberi hadiah berbentuk sijil simpanan premium Bank Simpanan Nasional BSN kepada pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang iaitu sebanyak RM700 untuk pelajar STPM. Beralih ke berita sukan. Acara Olahraga Sukan Malaysia SUKMA ke-20 MSN 2022 yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil menutup tirainya pada Ahad dengan skuad olahraga Sarawak berjaya mengutip 5 pingat emas, 4 pingat perak dan 6 pingat gangsa. Berikut senarai nama atlet olahraga Sarawak yang telah memenangi pingat dalam SUKMA ke-20 MSN 2022. Sementara itu, hari terakhir sukan olahraga pada Ahad pula menyaksikan Sarawak berjaya memperoleh 1 pingat emas menerusi Everlyn Tan Zia Yi dalam acara lompat bergalah wanita akhir dengan lompatan terbaik 2.90 meter, manakala Jonah Chang Regan pula memenangi pingat perak dalam acara lempar cakera lelaki akhir dengan catatan 43.82. Pada hari ketiga ini juga, skuad 10 pin bowling telah menceriakan kontijen Sarawak apabila atletnya Lavina Kojiaji dan Nur Hazirah Ramli berjaya meraih pingat emas dan perak dalam acara 10 pin bowling perseorangan wanita yang telah diadakan di Sunway Megaland Subang pada Ahad. Kontijen Sarawak turut ceria apabila 4 peninju Sarawak berjaya melangkah ke separuh akhir dalam acara tinju yang diadakan di Kompleks Futsal Malaysia Presin 18 Putrajaya. Antaranya Jackson Chambai Ikeh bagi kategori 51 kg, Deloniel McDillon Bong bagi kategori 57 kg, Muhammad Rafiq Murshidi bagi kategori 63.5 kg dan Hilary Henry bagi kategori 86 kg. Sementara itu, 5 lagi peninju Sarawak berjaya melangkah ke suku akhir menerusi Wilson Berayin Sumbang bagi acara 60 kg, Muhammad Helmi Cheng Firdaus Cheng 67 kg, Darren Chang Yong Kui 71 kg, Rais Arshad Sulam 80 kg dan Muhammad Syawal Isham bagi acara 54 kg. Dalam sukan bola keranjang yang diadakan di Stadium Bola Keranjang Maba Kuala Lumpur, kedua-dua pasukan bola keranjang lelaki dan wanita Sarawak gagal menyaingi pasukan Negeri Sembilan dan Johor yang mana ketika ini masih lagi bersaing dalam peringkat kumpulan. Di arena BMX Nasional Nilai telah diadakan perlumbaan BMX yang menampilkan dua atlet Sarawak iaitu Muhammad Faris Muhammad Narsyari dan Yohanes Lorenza Mehien yang hanya menduduki tempat keempat dan keenam.
Manakala dalam Sukan Bola Tampar yang berlangsung di Dewan Bola Tampar MBSA Seksyen 4 Shah Alam, pasukan Sarawak telah memperoleh kemenangan dengan mengatasi pasukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Laporan selanjutnya, Ketua Kontingen Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu berharap skuad 10 pin bowling Sarawak dapat meneruskan rentak cemerlang dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-20 MSN 2022. Ia susulan kejayaan Lavinia Kojiaji dan Nur Hazirah Ramli merangkul pingat emas dan perak dalam acara yang membuka tirai di Sunway Megalyn pada Ahad. Datuk Gerald yang juga Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak berkata, atlet 10 pin bowling Sarawak telah membuktikan kehebatan mereka meskipun disaingi peserta dari negeri-negeri lain. Kita memberikan tahniah kepada Lavinia yang mendapat pingat emas di bowling singles wanita dan juga Nur mendapat pingat perak pada pagi tadi, dan ini memberi satu pengetan pingat yang lebih untuk kontingen Sarawak. Dan malangnya tadi kita masa dengan lelaki tadi kita mendapat tempat kelima yang dua. So tomorrow masih ada event lagi, doubles dan juga trios besok, dan kita mengharapkan mereka akan dapat memberi persaingan yang lebih lah. Dan kita melihat the performance memang untuk semua negeri pun the score memang tidak jauh berbeza. So ini satu menunjukkan sukan bowling adalah satu very competitive sport, dan kita sangat bangga kerana ada atlet kita yang menonjol dan menangkan pingat emas untuk negeri Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penyerahan hadiah. Lavinia ketika ditemu ramah pula berkata beliau hanya memberikan fokus untuk bermain dengan baik berbekalkan semangat enggan mengalah. Keep on going, do not give up, and then believe in your skill, believe in your knowledge, trust them, and just keep going. Dalam aksi perseorangan wanita, Lavinia mencatat 1,271 jatuhan pin untuk muncul juara, manakala Nur Hazirah menggumpul 1,268 jatuhan pin. Gangsa menjadi milik Nur Nais Falil Nesa Isman dari Selangor dengan 1,263 jatuhan pin. Sementara itu, Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah Datuk Rahman Lariwo yang turut sama menyaksikan perlawanan acara tinju pada petang Ahad memuji aksi-aksi petinju Bumi Kenyalang dengan berjaya melangkah ke pusingan seterusnya. Katanya tidak mustahil untuk skuad tinju memenangi lebih dari satu pingat emas yang disasarkan jika petinju mampu mengekalkan momentum sama dalam peringkat seterusnya. Momentum seperti yang kita rancang, target kita cuma sikit, tapi jangan kami akan mudah, kejutan akan berlaku. So Sarawak maybe more than one goal. Okay. Dalam tangga baca, jangan out dalam baca dia tu dah ada dua. Okay. Dalam rancangan masa tu dah ada dua. Dalam mangkuk putih. Putih ada 4. Untuk rekod, 4 atlet Sarawak melayakkan diri ke pentas separuh akhir acara tinju Sukma ke-20 selepas melepasi peringkat suku akhir pada Ahad di Kompleks Futsal Francine 18 Putrajaya. Mereka ialah Deloniel Magdalene Bong 57 kg, Jackson Chambai Ike 51 kg, Muhammad Rafiq Murshidi 63.5 kg dan Hillary Henry 86 kg. Manakala 5 lagi petinju akan berentak pada saingan suku akhir iaitu Wilson Brian Sumbang 60 kg, Muhammad Helmi Cheng Firdaus Cheng 67 kg, Darren Ching Yong Kui 71 kg, Rais Arshad Sulam 80 kg dan Muhammad Syawal Irsham 54 kg. Dalam aksi pada petang Ahad, Deloniel Magdalene atau Kilat Boy paling mencuri tumpuan apabila menumbangkan lawannya Fakih Ilham Zulkifli dari Kelantan dengan pukulan KO untuk mengamatkan venue kejohanan. Aksi Jackson Chambai tidak kurang hebatnya apabila berjaya menyingkirkan atlet kebangsaan dari Perak, Muhammad Imdad Ahmad Syaharum. Muhammad Rafiq pula menjinakkan pencabar dari Sabah Azrullah Sulaiman dalam aksi 3 pusingan. Skuad tinju akan meneruskan saingan dalam suku akhir pada petang Isnin, manakala saingan separuh akhir adalah pada 22 September ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.